Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlan bin Yaakob, PPD Kuala Krai, akan bicara sebuah buku yang di bawah program bicara buku kegemaran secara dalam talian, iaitu kerjasama PPD Kuala Krai dengan SSTP JPN Kelantan. Buku yang saya akan bicarakan iaitu buku yang bertajuk 9 Strategi Membangunkan Kecemerlangan Sekolah, memperkasakan kepimpinan pengetua dan guru besar. Penulis buku ini iaitu Zainuddin Muhammad Noor, dan diterbitkan oleh Syarikat Percetakan Sentosa Kuala Lumpur. Jadi sebelum saya teruskan tentang membicarakan buku-buku ini, membicarakan bab dalam buku ini, saya memperkenalkan dulu ataupun mempericikan sedikit tentang penulis buku ini. Penulis buku ini iaitu Encik Zainuddin Muhammad Noor, merupakan seorang pemimpin pendidikan yang berpengalaman luas dalam pendidikan. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai pengetua di 3 buah sekolah, itu di Jerantuk, di Padang Saujana, SM Teknik Tengku Ampuan Afzan di Bentong. Jadi buku ini cukup penting, ataupun bagi saya buku ini cukup memberi pendedahan kepada PGB dalam menguruskan sebuah sekolah. Buku ini merupakan sebuah buku yang sangat baik, yang dapat dijadikan rujukan dalam membangunkan kecemerlangan sekolah. Apabila disebut kecemerlangan sekolah, ianya tidak dapat lari dari kepimpinan PGB itu sendiri. Buku ini mengandungi 12 bab, itu sebanyak 361 muka surat. Bab yang saya akan pericikan akan memberi ruang kepada PGB untuk mendapat ilmu ataupun mendapat panduan dalam mengurus sebuah sekolah. Bab 1 membangunkan kecemerlangan sekolah. Apabila membicarakan tentang kecemerlangan sekolah, sudah semestinya PGB akan menetapkan visi dan misi sekolah umpama bahtera. PGB lah yang menentukan hala tuju dan jangka masa sesuatu matlamat yang ingin dicapai. Bab yang kedua pula membicarakan ataupun menjelaskan tentang peranan pengetua dan guru besar yang mampan. Dalam menghasilkan kepimpinan yang mampan, PGB harus tekankan kepada kompetensi diri dan juga kualiti peribadi dan keinsanan dalam mengurus ataupun dalam mentadbir sesebuah sekolah. Bab ini juga membicarakan pemimpin yang berkesan. Setiap pemimpin itu ada wawasan ataupun berwawasan dan sesuai dengan kehendak sekolah di abad ke-21. PGB harus memiliki gaya dan jenis kepimpinan yang betul dan memahami peranan sebagai pengurus dan pemimpin yang mana perlu kepada kaedah pengurusan berkesan. Dan diteruskan di bab yang ketiga pula membicarakan tentang penekanan kepada budaya kerja cemerlang. Dalam bab ini, PGB harus utamakan kemahiran berkomunikasi, memahami gelagat staf dan membina budaya kerja sepasukan, dan akhirnya membentuk disiplin terkawal bagi membentuk budaya pembelajaran yang baik di sesebuah sekolah. Kemudian diteruskan lagi di bab yang keempat, iaitu membicarakan iklim sekolah yang kondusif, iaitu merangkumi persekitaran sosial yang baik, pembentukan pembudayaan ilmu dan pembudayaan ilmu dalam kalangan guru dan pelajar-pelajar. Manakala di bab yang kelima
penekanan kepada perancangan strategik yang perlu ada pada PGB dalam menguruskan sekolah. Setiap sekolah harus ada perancangan strategik dan jadikan perancangan strategik ini sebagai budaya yang diamalkan, iaitu memahami kepentingan perancangan strategik dan amalkan pemikiran strategi dalam pengurusan. Manakala bab yang keenam pula, penekanan kepada program yang berkesan. Itu setiap PGB harus melaksanakan ataupun program-program yang akan dilaksanakan perlu ada perancangan. Apabila perancangan disusun, dilaksanakan ataupun difikir secara tersusun, secara terbaik, maka dapatlah dilaksanakan secara teratur dan ada komitmen dan motivasi yang tinggi dalam pelaksanaan, dan akhirnya perlu kepada penghargaan dan pengiktirafan kepada individu yang terlibat dalam proses melaksanakan sesuatu program itu. Manakala bab yang ketujuh pula, PGB harus perlu kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan isu. Sebab isu jika tidak diselesaikan dengan terbaik akan timbul ketegangan dalam organisasi yang kita tabir. Dan seterusnya buku ini diteruskan dalam bab yang ke-8, PGB perlu melaksanakan pemantauan dan penyeliaan yang berkesan dalam setiap program. Setiap program yang dilaksanakan itu seharusnya ada pemantauan, ada penyeliaan, dan akhir sekali berlakulah penambahbaikan dalam setiap program yang kita laksanakan itu. Dan diteruskan lagi dengan bab yang ke-9, itu membicarakan tentang pentaksiran dan penilaian secara berterusan. Dalam buku ini juga membicarakan kepentingan penilaian dan pentaksiran yang harus diutamakan bagi menentukan tahap penguasaan guru itu sendiri, dan juga pentaksiran dan penilaian dalam kalangan pelajar setiap sekolah, yang mana apabila dilaksanakan penilaian dan pentaksiran dengan kaedah yang betul, maka akhirnya hasil yang dicapai adalah dia dapat disahkan ataupun dapat ditentukan kecemerlangan seseorang pelajar itu, dan akhirnya pencapaian ataupun kecemerlangan dapat diutamakan. Bab 10 pula dalam buku ini membicarakan tentang kecemerlangan sekolah dapat dihasilkan melalui program-program yang dilaksanakan. Setiap PGB, pengetua dan guru besar harus memikirkan program-program yang akan dilaksanakan itu, dan program-program ini haruslah dirancang, dilaksanakan secara terancang, dan PGB harus memahami dan dalam penilaian setiap program. Sebab memahami penilaian itu sendiri, kita dapat mengukur sejauh mana input program, output program dan juga outcome program itu sendiri. Dan akhir sekali bab ke-11 dan 12 itu memaparkan contoh ataupun model-model yang boleh difikirkan ataupun yang boleh diguna untuk dikongsi ataupun diguna sebagai perkongsian bagi membangunkan sekolah masing-masing. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya dalam bicara buku untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.